tukar dengan kebun aku. Aku ambil pokok kau sebatang tu, kau ambil kebun aku semua. Laki yang kata tadi tak nak tu, offer daripada Abu Al-Dahdah ni, dia nak. Okey? Okey tu, baik juga ni. Tukarlah. Bila tukar, dia jumpa pada Rasulullah. Abu Al-Dahdah jumpa Rasulullah. Dia kata, boleh tak aku dapat peluang tadi? Dia nak apa? Dia nak syurga tu, dia nak pokok dalam syurga tu. Kemudian Rasulullah kata, boleh. Lalu dia hadiahkanlah sebatang pokok tadi tu kepada sahabat yang nak bina pagar tadi tu. Waktu Rasulullah berpaling, Rasulullah nampak, Rasulullah diperlihatkan apa dia? Rasulullah kata, aku melihat Abu Al-Dahdah memiliki banyak pokok dalam syurga. Jadi sekarang, Abu Al-Dahdah dah ada apa? Dah ada taman dalam syurga. Sebab apa? Sebab dia melabur untuk nak membina rumah dia yang ada taman. Macam tuan-tuan bina rumah, rumah kosong je, panggil lah orang landscape. Suruh buat ni semua, tapi kena duit tak? Kau cakap kat dia, alah tu pun nak kira. Ilmu kan daripada Allah, dia kata macam tu. Tak boleh lah, bayarlah dekat dunia ni. Dekat akhirat lagi besar. Kalau kan tak mampu nak bayar dengan apa dekat dunia, tapi Allah nak bagi. Cuma syarat dia apa dia? Kena berkorban, kena infak, kena hantar tu modal tu. Dia Abu Al-Dahdah memiliki apa? Di syurga dah ada kebun-kebun. Siapa yang suka berkebun, siapa yang nak kebun dekat syurga, dia kena infak. Sebab besar mana kita nak, cantik macam mana, pokok dekat syurga bukan macam pokok dekat dunia. Dia punya rendah dia punya, kalau kita duduk sambil duduk bawah pokok tu, nanti pokok tu merendah buahnya, petik macam tu. Kan nanti dalam syurga kan, ahli syurga kalau nak makan buah, buah tu merendah. Dalam surah Al-Insan Allah sebut. Macam kita duduk dekat kampung, duduk bawah bangsal tu, betul-betul bawah pokok rambutan. Pokok rambutan tu pula buah yang rendah tu, macam mana, seronok tak? Makan pula dengan cucu cicit kita, dalam keadaan apa? Berteleku je ni kan. Ingat kita tadabbur iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dulu. Sorry, Maliki Yaumiddin. Sambil baring atas bangsal tu, pokok rendah, borak-borak dengan anak-anak. Lepas tu kawan singgah datang rumah. Itu keadaan dalam syurga. Tapi kalau kita nak macam tu, antaranya apa dia? Infak. Itu modal paling besar sekali. Lalu Abu Al-Dahdah jumpa isteri, dia kata apa? Siap barang, kita kena keluar. Sebab apa? Rumah ni aku dah jual. Sebab dia punya kebun itu dalam tu ada rumah dia sekali. Lepas tu bini tanya, jual dengan apa? Dengan taman di syurga. Bini dia kata, ini jual beli yang menguntungkan. Isteri pun solehah. Macam tu. Para sahabat berfikir soal akhirat. Sebab tu, first kali sifat orang bertakwa apa dia? Kalau tak ada yang tu, macam mana nak buat yang 2 dan 3? Iaitu beriman kepada yang ghaib. Sebab tu kita belajar Quran, tadabbur Quran, kita nak tengok janji Allah. Orang yang istiqamah sampai akhirat ini, saat dia mati nanti malaikat akan gembirakan dia. Tengok surah 41. Ayat 30. Ini beriman kepada yang ghaib. Jadi dia akan infak harta dia sampailah selagi dia belum mati. Setiap kali dia ada, dibelanjakan. Ada, dibelanjakan. Jadi kita akan bincang, bila kita nak infakkan harta, banyak mana kita nak infakkan harta, sampai bila kita nak infakkan harta, semua ada dalam Quran Allah sebut. Muka surat 480. Muka surat 480. Surah Fussilat. Surah 41. Ayat 30. Jumpa dah? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu
Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dia lihat terjemahan dia. Atau tuan-tuan terjemahkan dulu. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yang qalu, mereka berkata. Rabbuna. Rabb ni tuan-tuan, suka saya tanya dalam kelas setempat kalau jumpa Rabb saya akan tanya. Apa maksud Rabb? Tuhan, betul. Tapi kalau tuan-tuan adalah pemilik rumah, dipanggil Rabbul Bait, adakah Tuhan rumah? Apa maksud Rabb? Kita kata Allah itu Rabbuna, Allah tu juga Ilahuna. Ilahi. Kan? Ilahi, ilahku. Rabbi, Tuhanku. Habis Rabb dengan ilah, Rabb. JVV? Menentah, mencipta, mengurus, mentadbir. Ahsanallahu ilaik. Itu maksud Rabb. Rabb tu mengatur kehidupan. Tadi kalau kita kata nak masuk syurga, macam mana masuk syurga? Macam mana nak dapatkan rumah dalam syurga? Macam mana nak dapatkan kebun dalam syurga? Apa jalan dia? Infak. Itu maksudnya apa? Aturan. Itu aturan. Siapa yang atur macam tu? Allah. Pengatur disebut apa bahasa Arab? Rabb. Siapa yang mengaku Allah tu pengatur hidup dia? Jadi tuan-tuan, kita kena ikut aturan Allah. Nak dapatkan syurga, ikut aturan dia, bukan ikut sangkaan kita. Antara jalan untuk dapat selamat dekat akhirat adalah infak. Itu aturan siapa? Bukan ustaz, tetapi Allah, sebab dia Rabb. Siapa yang terima Allah sebagai Rabb, maksudnya dia kena ikut aturan Allah. Paling mudah tadi kita bagi contoh apa dia? Nak masuk syurga, tengok sahabat Nabi ni diinfakkan harta. Sebab apa? Itu aturan Allah. Oh, saya tak nak infak, saya nak zikir je. Alhamdulillah zikir. Tapi Allah tetapkan aturan-aturan dia. Itu namanya Rabb. Siapa yang terima Allah sebagai Rabb sampai bila? Sampai dia mati. Summastaqamu. Lalu tetap pendirian dia. Sampai dia mati, dia ikut je aturan Allah. Jadi kalau kita tak tahu apa yang Allah tetapkan, kita tak akan buat. Sebab tak tahu. Sebab tu kena belajar. Amalan itu mesti bermula dengan apa? Ilmu. Dan Al-Quran menerangkan dengan jelas. Nanti saat dia mati, sebab dia dah buat setiap apa Allah perintahkan. Kenapa kita solat subuh, zuhur, asar, itu ketetapan. Boleh ubah. Kumpulkanlah solat zuhur tu 4. Hari ni macam sibuk sikit, ada kenduri kahwin lah. Saya buat 2 letak dekat subuh, tambah lagi 2 letak dekat isyak, kan senang. Jadi ni syak 6, okey lah kot, malam dah pun, lepas tu tidur. Boleh tak buat macam tu? Tak boleh, sebab apa? Aturan. Puasa bulan Ramadan 30 hari bulan Ramadan. Tukarlah 3 hari setiap bulan. Niat puasa fardu. Boleh tak boleh? Tak boleh sebab aturan. Setiap kehidupan kita ni ada aturan dia. Bila kita bincang fiqh adalah beza sikit. Wajib, sunat, makruh. Fahamlah hal tersebut. Tapi apa pun ialah aturan. Nak masuk syurga nanti ada aturan dia. Jadi itu Rabb. Siapa yang ikut aturan Allah sampai dia mati, tatanazzalu alaihimul malaikah. Saat dia mati nanti, turun ke atas mereka tu para malaikat. Malaikat kata apa dekat dia? La takhafu. Jangan takut. Kenapa takut? Di hadapan kita ada azab tu. Dah sebut tadi. Malaikat pujuk kata jangan takut. Sebab kamu dah ikut dah aturan Allah. Allah janji akan pelihara. La tahzanu. Kenapa sedih? Meninggalkan anak-anak dan harta dia. Jangan sedih. Kamu dah ikut janji Allah, Allah akan jaga. Betul Allah kata apa? Malaikat kata apa? Wa abshiru bil jannah. Bergembiralah kamu dengan syurga. Belum masuk syurga lagi, baru dicabut nyawa. Malaikat dah bagi tahu dah, bergembiralah kamu dengan syurga. Lepas tu, yang tu hujung tu. Allati kuntum tu'adun. Yang dulunya kamu dijanjikan. Siapa janjikan? Jadi sebenarnya yang kita buat ni adalah kenapa? Nak menempati janji Allah kepada kita. Allah janji nak bagi syurga, kita buat. Itu sifat orang yang bertakwa. Ya Ji. Itu Don Nuri. Haji tanya, nanti dia bagi tahu dalam bahasa Arab ke? Wallahu a'lam. Yang penting ada khabar gembira bagi orang yang bertakwa. Itu jangan risau. Tapi
belajarlah sikit bahasa Arab untuk faham Quran kan. Dalam tanya tu, jawapan saya ialah kita belajar untuk faham Quran. Adapun masa kita perkara ghaib tu kita tak tahulah. Kita buat persiapan kita. Belajar je bahasa Arab untuk faham Quran sebab Quran adalah janji-janji Allah kan. Baik. Jadi ini keutamaan tentang apa? Infak. Dan infak ni, siapa yang infakkan harta ni ialah orang yang telah berjaya, orang yang bijak menyusun kehidupan. Kita dalam bab ekonomi, rumah tangga antaranya. Antara perkara penting yang perlu dijaga apa dia? Ekonomi kan, belanja. Kalau isteri tu suka shopping, kadang-kadang suami pun suka shopping. Tapi bezalah barang dia. Mungkin tang suami barang-barang kereta dia kan. Spoiler 400-500 ke 1000 lebih ke, sport rim untuk tukar-tukar tiap-tiap tahun ke, contohlah. Habis macam tu. Isteri pun sama juga ke. Dia yang kena cekap antaranya adalah bab apa dalam perkahwinan ni? Ekonomi. Bahkan nak menentukan seorang memerintah dengan baik pun sama juga. Bahagian apa? Ekonomi kan. So siapa yang berjaya menyusun dengan baik, orang tu hebat. Bahasa Arab bila disebut orang itu pandai mengatur, orang tu cekap mengatur, aturan dia itu tepat, itu namanya orang yang hakim. Sebab tu Luqman Al-Hakim. Hakim ni apa dia hakim? Hakim ni ialah orang yang, bukan hakim tu yang, memanglah hakim tu, hakim bahasa Arab asalnya. Kenapa hakim tu dipanggil hakim? Orang yang kerja kat mahkamah tu dipanggil hakim. Sebab dia kena buat satu keputusan. Keputusan dia kena tepat. Dan dia perlu buat apa dulu? Meneliti betul-betul. Hakim tak boleh ikut perasaan. Saya tengok muka pun tahu salah ni. Boleh macam tu? Itu orang awam macam tu. Kan? Bila dalam TV keluar gambar perompak, muka memang muka pecah pintu. Memang mulut kita pun akan marah je. Memang muka pun tahu, muka pecah pintu ni. Cuma muka orang tu baik. Kan? Kacak ke? Kesian kan budak ni. Mungkin dia terdesak kot. Boleh sangka baik. Tapi kalau budak tadi muka pecah pintu, padahal mungkin budak tu tak bersalah pun. Terus, teruk. Tengok muka pun tahu. Tu manusia. Hakim tak boleh macam tu. Hakim dia tak boleh buat macam tu. Tu orang awam dia macam tu. Hakim ialah mesti dia teliti. Dengar hujah. Ada bukti ke tidak. Lepas tu dia buat satu keputusan. Orang yang hakim itu maksudnya apa dia? Dia ada hikmah. Hikmah. Tengok surah 2 ayat 269. Jadi orang yang infakkan harta ni, Allah sebut dia orang yang memperoleh hikmah. Dia telah menyusun kehidupan dia dengan baik. Surah 2 ayat 269. Surah 2 ayat 269. Muka surat 45. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. Baik, tengok ayat ni apa maksud dia. Yu'til hikmata. Allah mengurniakan hikmah. Tadi hikmah maksud dia apa hikmah? Orang yang menyusun dengan rapi. Dari segi apa? Pekerjaan dia. Hikmah tu ialah orang yang ada hikmah ialah orang yang dia menyusun dengan rapi pekerjaan dia. Hakim tadi nak buat keputusan, satu keputusan sebab tu hakim dipanggil hakim yang arif lagi kita sebut kan. Sebab apa? Kita nak dia buat keputusan yang tepat dengan apa dia? Perinciannya, penelitian dia. Tak boleh sembrono.
Jadi orang yang memiliki hikmah, sebab tu Luqman Al-Hakim digelar. Tengok macam mana dia menyusun, dia mendidik anak dia. Pertama sekali dia didik tentang apa dulu? Tauhid kepada Allah. La tusyrik billah. Itu perkara pertama dia ajar anak dia. Allah iktiraf dia sebagai Luqman Al-Hakim yang dikurniakan hikmah kepada atas dia. Jadi Hakim ni dalam Quran Allah sebut sendiri, Quran tu wal Quranil Hakim. Al-Quran yang penuh hikmah. Siapa yang belajar Al-Quran, nescaya dia akan jadi orang yang bijak. Orang yang akan menyusun kehidupan dia. Sebab kehidupan ni bukan dunia sahaja, dia ada akhirat sekali. Orang yang tak belajar Al-Quran, walaupun dia bijak menyusun dunia, dia belum hikmah lagi. Sebab Al-Quran untuk dunia dan akhirat dia. Tengok tadi bijak tak Abu Al-Dahdah? Hanya sebatang pokok tadi tu, tapi dia telah mendapat banyak kebun dalam syurga. Setelah dia belanjakan semua kebun dia tadi. Bijak tak dia? Kalau orang dunia nampak bijak tak? Orang-orang munafik nampak bijak tak? Tak nampak bijak. Tapi orang yang nakkan juga syurga, nampak jadi bijak tak? Nampak dia hebat tak? Selut tak? Selut. Kita pun nak juga, kenapa aku tak mampu buat? Aku nak jadi macam Abu Al-Dahdah. So Allah kata dalam ayat ini, siapa yang Allah berikan di yuktil hikmata man yasha. Allah kurniakan kebijaksanaan kepada orang yang dia kehendaki. Siapa tuan-tuan yang Allah akan bagi dia hikmah? Orang yang nakkan Quran lah. Sebab wal Quranil Hakim. Al-Quran tu penuh hikmah. Siapa yang belajar Quran, dia akan dapat hikmah. Lepas Allah kata apa? Wa may yuktal hikmata. Dan barang siapa yang dikurniakan kebijaksanaan ini, faqad utiya khairan katsira. Ini penting. Benar-benar dia telah dikurniakan kebaikan yang banyak. Kebaikan yang banyak tu, yang paling banyak kita dapat ialah syurga, Al-Kautsar. Banyak. Siapa yang dapat hikmah daripada Al-Quran, nescaya dia akan dapat kebaikan yang banyak. Dan yang paling banyak dekat dunia ke akhirat. Ke akhirat. Abu Al-Dahdah tadi tu kira rugi tak dekat dunia? Nampak rugi tak kalau kiraan dunia? Nampak rugi. Tapi dia untung dia dekat mana? So dia dapat hikmah. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Untuk kita pula, kalau kita dah seronok dengan perkataan kisah Abu Al-Dahdah tu, siapa yang ambil pengajaran, dia ada hati, kata Allah. Tidak ada yang mengambil pengajaran tentang hal ini melainkan orang-orang yang ada hati yang murni. Kenapa? Ya. Kadang-kadang kita buat perancangan perkara tu tak menjadi. Jadi kawan wujud hati kita tak berani ada hikmah tu. Ada betul ke tak? Itu satu sudut lah. Betul lah tu. Sebab itu beriman kepada takdir baik dan buruk kan. Kita dah buat tapi Allah takdirkan tak berlaku. Maka kita tahu setiap yang tak berlaku atau yang berlaku tu adalah kerana Allah. Dan Allah tak akan buat suatu perkara tanpa hikmah. Betul lah tu. Itu satu sudut lah. Jadi saya nak kaitkan dengan apa dia? Siapa yang infakkan harta, dia adalah orang yang dikurniakan apa? Hikmah. Sebab apa? Dalam ayat ni tak ada pun tulis Ustaz. Dalam ayat ni ada tak tuan-tuan? Cuba tengok betul-betul ayat ni. Ada tak cerita tentang infak? Ada tak? Tak ada kan? Tetapi ayat ini menjadi inti kepada dua ayat tentang infak. Tuan-tuan tengok ayat 267. Tadi 269 kan? Tengok ayat 267. Ayat 267 tu tengok terjemahan dia. Tentang apa? Ayat 267. Allah perintahkan apa? Infak kan? Wahai orang-orang yang beriman, anfiku. Betul tak? Infak kan? Okey. Lepas tu ringkas. Ayat 268, Allah ingatkan, jangan takut infak. Syaitan yang akan buat kamu rasa kedekut. Dia akan kata kamu rugi nanti. Anak kamu nak makan apa nanti? InsyaAllah pujuk supaya jangan takut untuk infak. Sebab Allah akan bagi kecukupan. Lepas tu Allah datangkan ayat tentang hikmah. Ayat 270. Tentang apa ayat 270? Sambung balik tentang hikmah kan? Tentang infak. Allah kata, wama anfaqtum. Apa saja yang kamu belanjakan. Sama juga dengan 271. Tentang apa ayat 271? Tentang sedekah kita. Tentang infak kita. Jadi tuan-tuan nampak tak, perasan tak ayat 269 ini dia dihimpit oleh ayat tentang infak. Dalam bahasa Arab ini dipanggil sebagai jumlah mu'taridah, jumlah sisipan. Sisip. Kalau ikutkan ayat 269 tu tak ada pun tak apa. Bukan tak ada pun tak apa tu saya nak ubah, bukan.
Maksudnya kita tengah cerita tentang infak daripada ayat 267, 268, kan? Sepatutnya pergilah 270. Tiba-tiba cerita tentang Kenapa? Kat situ ada isyarat. Allah nak beritahu apa dia? Antara tanda orang tu dikurniakan hikmah ialah dia menginfakkan harta dia. Terus apa yang belajar bahasa Arab, dia kena i'rab ayat. Nanti dia akan tengok jumlah tersebut jumlah apa? Iktirad ke, istiknaf ke? Ini iktirad namanya, sisipan. Dia diselitkan di antara cerita tentang infak. Kalau tuan-tuan tengok dalam Al-Quran banyak macam tu. Tengah cerita tentang munakahat, tiba-tiba suruh solat. Lepas tu sambung balik munakahat. Tengah cerita tentang surah kisah ini, tiba-tiba selit. Macam seolah-olah dalam cerita ada cerita, lepas tu sambung balik. Kalau kita, mungkin ada macam tu juga. Macam ustaz mengajar kat depan, kadang-kadang dia bercakap, tiba-tiba dia konar sekejap. Konar tu kalau ikutkan tak ada apa-apa pun, tapi ada relate juga. Cuma cerita dah tak sama, cuma relate tu ada. Kadang-kadang dia konar tu terus konar baring. Kelemahan manusia kan. Sampai dia terlupa, apa saya nak cakap tadi Kan, itu manusia. Tapi ayat Quran macam tu lebih kurang. Tengah cerita tentang infak, tiba-tiba cerita hikmah. Apa hal pula? Orang yang berfikir akan nampak. Lepas tu sambung balik tentang apa? Infak. Maksudnya apa dia Allah nak beritahu? Orang yang menginfakkan harta ini ialah orang yang telah Allah berikan dia apa? Hikmah. Saya pandai, saya melabur kat sini. Harta saya dalam negara dan luar negara. Ismet ulama Malaysia. Kan? Di mana? Turkistan ada, Gostan pun ada kan. Jadi tengok lepas dia mati, anak-anak dia rebut harta. Kalau diinfak sebahagian tu atau semua, anak pun tak rebut, tak ada gaduh-gaduh, dia pun dapat banyak anak. Itu mungkin pengajaran kita tambah sikit. Tapi buat apa kita ambil pengajaran yang banyak daripada drama-drama? Quran jelas. Siapa yang diberikan hikmah, dia akan buat. Okey, baik, nampak? Seterusnya, kita nak infak ini bila? Tunggu senang ke? Kita nanti dulu. Aku meniaga dulu, nanti aku infak. Tengok surah 3 ayat 136. Bukan. Surah 3 ayat 134. Bila saya nak infakkan harta saya? Adakah nak tunggu saya dewasa nanti? Nak tunggu saya pencen nanti? Nak tunggu saya dapat KWSP nanti? Nak tunggu saya dapat apa lagi? Bonus daripada tabung haji ke? Kadang-kadang kita pesan kat anak kita apa dia? Simpan duit, simpan duit. Kita lupa nak suruh dia apa? Infakkan duit. Sedangkan dia pun dah umur 15, dah balik. Nanti kamu dah besar cari duit betul-betul, nanti kamu belanja. Macam tu pula nasihat kita. Quran kata macam mana? Ayat 134 surah 3. Muka surat 67. Ali Imran. Surah tentang keluarga. Nak bentuk keluarga ni, sebahagiannya ilmu yang kena ada adalah reti infak harta. Sebab dia letak dalam surah Ali Imran. Ali Imran tentang apa? Keluarga. Baik, jumpa dah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Tuan-tuan, kita belajar itu, kebiasaannya kalau allazina di awal ayat, orang-orang yang, tapi terjemah dia apa? Iaitu kan? Cuba tengok sebelum ayat 134 tu, perkataan terakhir ayat 133 tentang apa? Orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Iaitu orang-orang yang menginfakkan. Baik, tengok kat sini. Bila mereka infakkan harta mereka? Ketika bila? Ketika senang dan susah. Bukan tunggu. Manusia ni memang dia akan tunggu senang. Tapi bila senang, dia tak cukup.
nanti dulu. Sebab tu Allah bagi tahu apa dia? Senang dan susah. Kalau waktu susah pun dia bagi, nescaya waktu senang lagi banyak dia boleh bagi. Sebab dia terlatih ketika susah. Bukan cara dia macam mana? Tunggu senang. Bukan tunggu besar, bukan tunggu dapat bonus, bukan tunggu itu, bukan tunggu ini, bukan tunggu umur. Tunggu punya tunggu sampai ajal dia tadi. Kan? Tunggu punya tunggu pun macam drama Ramli kat tu. Tunggu punya tunggu. Tak mau macam tu. So Allah suruh bila kita belanjakan harta, senang dan susah. Kalau kita ekonomi susah pun yang ada pun kita belanjakan. Kemudian sahabat Nabi pernah Allah ingatkan mereka. Sahabat-sahabat Nabi ni orang yang mutakin, berjuang jalan Allah. Banyak jihad mereka masuk, Allah menangkan Islam di tangan mereka. Lepas tu bila mereka balik, mereka rasa nak renovate rumah mereka. Mereka nak buat cantik-cantik balik rumah kita. Allah turun ayat ingatkan kepada mereka supaya apa dia? Jangan tinggalkan infak walaupun dah selesa, dah senang. Walaupun dah Islam dah unggul. Tengok surah 2 ayat 195. Surah 2 ayat 195. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. Dan infakkanlah pada jalan Allah. Jelaslah ayat tu. Tapi digandingkan dengan apa? Digandingkan dengan ayat yang selalu kita dengar tentang apa dia? Jangan binasakan diri kamu. Wala tulku bi aidikum ila tahlukah. Kita baca secara literal, kita nampak apa dia? Allah kata jangan mencampakkan diri kamu dalam kebinasaan. Contoh saya tanya tuan-tuan, bila doktor dah kata dah pakcik atau makcik atau sesiapalah tak pakcik-pakcik pun, kan, cek-cek rupanya dah ada kencing manis. Doktor kata dah stop, jangan ambil gula lagi dah, kalau ambil pun sikit sangat. Tapi dia pergi ambil juga. Termasuk tak ayat ni? Termasuk tak dia telah mencampakkan diri dalam kebinasaan? Kita faham macam itulah kan? Ataupun bawa motor laju-laju, merempit dan laju. Termasuk tak ayat ni? Para sahabat, sebahagian, bukan para sahabat, para tabi'in pun ada faham macam tu juga. Dalam satu peperangan, ada seorang lelaki tu, ni tabi'in. Lelaki tu dia berperang, kemudian dia seorang-seorang menuju ke musuh. Dia terjah musuh, dia lawan musuh seorang-seorang. Kawan-kawan dia kata apa dia? Dia telah mencampakkan diri dalam kebinasaan. Sebab apa? Seorang-seorang. Lepas tu Abu Ayyub Al-Ansari, sahabat Nabi, orang Madinah, sahabat Nabi, kata apa dia? Ayat ni turun tentang kami. Sahabat lagi faham tentang ayat ni. Betul lah, memang tak boleh campak kebinasaan. Tadi minum manis ke, smoking ke, tak boleh lah. Memang dalil dia yang sama juga. Tapi asbabun nuzul ayat ni kita kena perhatikan betul-betul. Kata Abu Ansari, ayat ini turun tentang kami para sahabat. Allah telah menangkan Islam banyak dalam peperangan. Bila kami balik daripada peperangan, kami kata sesama kami, jom kita memperelokkan rumah-rumah kita. Biasa balik, bawa balik habuan sikit kan, memperelokkan. Lepas tu Allah turunkan ayat ini kepada kami. Infakkanlah harta kamu pada jalan Allah. Dan jangan kamu campakkan diri kamu dalam kebinasaan. Maksud dia apa dia? Jangan kamu tinggalkan jihad, jangan kamu tinggalkan infak. Kerana apa dia? Kamu nak menjaga rumah kamu, nak memperelokkan rumah kamu. Para sahabat pun ditegur oleh Allah tentang hal ini. Jadi beza kalau kehidupan hari ini lah kita balik.
Apa dulu kita dapat harta untuk apa dulu? Besarkan rumah dulu, renovate dulu, tambah kereta lain pula ke. Kan? Kalau perlu, ya kita faham. Kadang-kadang dia lebih kepada keperluan. Dia hanya apa dia? Lawan keperluan apa dia? Nafsu tu kira ganas lah terus kan. Bahasa-bahasa kita dalam ekonomi, keperluan lawan dia apa? Bukan. Kehendak. Itu bahasa lembut. Kehendak. Tapi ibu bagus. Nafsu lah, membazir lah dia bagi kan. Masya-Allah. Kadang-kadang kita berbelanja tu ikut kehendak. Itu tak betul lah. Kalau langsung tak boleh nak berjalan, nak pergi belajar tak boleh. Sebab apa tak ada motor, tak ada repair motor. Zuhud dia kata. Tu tak betul lah. Dia belanja. Tapi yang ikut kehendak tu salah. Sahabat-sahabat Nabi baru nak apa? Nak perelokkan rumah. Turun ayat ingatkan. Jangan tinggalkan infak pada jalan Allah kerana nak memperelokkan rumah kamu. Bukannya isu tentang gula tadi. Memang itu satu hal. Betul. Tapi tengok betapa. Maksudnya seolah-olah apa dia? Kadang-kadang kita rasa macam mana? Aku dah buat dah infak. Cukuplah. Jangan tinggalkan. Selagi ada bagi berterusan. Bagi macam tu. Ini maksud ayat ini. So sampai bila nak bagi? Berterusan. Istiqamah. Sebab selagi belum mati lagi. Okey, yang terakhir apa dia? Banyak mana nak bagi? Nak ajar ni. Saya ajar kaedah. Quran ajar kaedah. Tapi bukan jumlah dia. Tanya kita punya iman, tanya kita punya keadaan sekeliling kita. Banyak mana nak dibelanjakan? Tengok Allah bagi analogi tentang infak ini pada ayat 177. Ayat 170 surah Al-Baqarah juga. Ini yang terakhir untuk perbincangan berkaitan dengan sifat infak ni. Surah 2 ayat 177. Bukan. Sorry. Ini ayat mana? Salah. Minta maaf. Saya buat tadi bukan 177. Okey, 261 tuan-tuan. Ayat ini biasa kita dengar. 261. Muka surat 44. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jumpa tak? 261. Dalam surah Al-Baqarah juga juzuk 3 ni banyak tentang infak. Tuan-tuan boleh baca balik. Memang masih banyak lagi. Kita kena banyak lagi baca ayat supaya kita terdorong nak melakukan infak ini. So apa yang kita bagi ni baru berapa je? 1, 2, 3, 4, 5, 6 saja dalil. Sedangkan banyak lagi dalil tentang infak ni. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Jadi perumpamaan orang yang membelanjakan harta-harta mereka pada jalan Allah. Sebelum tu apa maksud jalan Allah? Maksud jalan Allah tu ialah meninggikan kalimah Allah. Jalan Allah itu adalah usaha untuk apa dia? Nak meninggikan kalimah Allah. Nak memartabatkan Al-Quran ini. Lepas tu kita belajar Al-Quran, lepas tu kita nak buat apa? Nak sebarkan Quran. Tuan-tuan pun maklum, kami di Semua Quran, satu tujuan dia untuk nak
membantu. Yang sekadar selagi kita boleh hidup ni membantu apa yang kita mampu kepada masyarakat untuk memahami Al-Quran. Jadi tujuan kita yang tu. Jadi kita nak besarkan lagi kita punya program, memang perlukan dana. Antaranya lah di tempat kami di Semar Quran. Jadi tuan-tuan muslim-muslimat pun maklum kat situ Cikgu Hisham dulu dah buatkan tabung. Kalau ada apa rezeki yang lebih, dianjurkan, digalakkan, saya nak mengajak semua untuk infakkan harta tersebut. Supaya kita boleh pakai nak kembangkan Al-Quran ni ke tengah masyarakat. Jadi kadang-kadang tertanya banyak kita kan, dulu saya dah bagi dah, tadi Allah dah bagi dah ayat, maksudnya terus bagi. Selagi kita ada hidup, nyawa dan Allah bagi rezeki, terus bagi. Kemudian banyak mana nak bagi, kita boleh buat kiraan kat sini. Allah kata apa dia? Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, orang yang menginfakkan harta dia pada jalan Allah. Ingat, untuk jalan Allah. Untuk kita nak kembangkan agama Allah ini. Semoga Allah terima amal-amal soleh kita dan Allah perbaiki mana yang kurang dalam usaha kita ini. Kama sali habbatin, seumpama apa dia? Orang yang dia menanam habbah. Habbah apa habbah? Habbah ni biji. Tapi biji yang macam mana? Biji durian ke biji apa? Habbah ini ialah biji yang pokok-pokoknya macam pokok padi, pokok gandum, pokok bali. Dipanggil apa tu? Bijirin. Kalau biji tu dipanggil nawa. Nawa, biji besar tu nawa. Kalau habbah ni macam kita padi lah. Kan? Jadi Allah buat perumpamaan tentang infak tu seperti orang menanam sebiji padi, kita ambil itu. Sebab mudah nak dipaham. Kita tanam padi kan? Kita tanam gandum. Padi kan? Lepas tu sebiji itu menumbuhkan 7 tangkai. Dan setiap tangkai ada 100 biji lagi dapat. Jadi berapa sebiji benih dapat? 700. Ini janji Allah, iaitu apa? Satu yang kita infakkan, Allah gandakan 700. Tapi kadang-kadang mesti ke 700. Lebih. Yudha'ifu liman yasha. Allah lipat gandakan bagi siapa yang dikehendaki. Mungkin satu bantang tangkai tu keluar berapa batang? Mungkin lebih dari 7, mungkin 10. Kalau 10 pula, setiap tu ada 100, 1000 dia dapat. Itu kalau 10. Kalau dalam satu gandum tu pula, dia ada setangkai tu ada 1000 pula biji. Lagi banyak lah dia dapat. Okay, soalnya ialah, kat sini kiraan dia. Kadang-kadang kita ni sempitkan. Kita nak galakkan orang bersedekah, bagus. Lepas tu kita anjurkan macam mana? Tuan-tuan, jangan lupa letak dalam poket tu RM1. RM1, RM5 ke dia kata. Nampak tabung, bagi RM1. Allah bagi berapa nanti? 700. Betul lah dari segi faham, tapi kurang tepat. Sebab apa? Sebab yang Allah suruh, Allah buat perumpamaan tu tentang apa? Biji apa? Biji padi. Soalan dia, petani mana tanam sebiji padi? Petani mana yang tanam sebiji padi? Durian boleh tanam sebiji durian. Kan? Biji durian tu tanam sebiji cukup tak? Belakang rumah je dia ada. Tapi orang dulu makan beras tu, dia tanam sendiri je. Tapi adakah dia tanam sebiji beras untuk keluarga dia? Dia tanam banyak mana? Berapa petak? Sepetak boleh banyak berapa tuan-tuan? Siapa yang biasa bersawah? Belum lah kan, kita panggil. Takkan petak je, sikit juga. Jadi begitulah maksudnya. Kalau kita nak belanjakan harta tersebut, tengok kiraan kita. Sudah banyak ke kita belanjakan? Ini subjektif lah. Ini perkara subjektif. Sebab ada orang dalam akaun dia ada 60 kat belakang. Mungkin kat sini ramai aku agaknya. 60 berapa? Juta. Tu KWSP dia baru. Belum bank dia. KWSP dia ada 60 kat belakang. Tak mustahil kan? Ada orang macam tu. Jadi kalau dia boleh keluarkan 100k berbanding orang yang mungkin dalam akaun ada 10,000 boleh keluarkan 5,000, tak sama. Sebab kita nak buat tu sungguh-sungguh. Sebab tu tanya kepada kita punya tadi, iman kepada yang ghaib. Banyak mana kita nak belanjakan? Berapa kali nak belanjakan? Selagi kita bercita-cita besar nak dapatkan syurga, lakukanlah sesungguh-sungguhnya. Benda ni adalah apa dia? Iman kita. So kita minta dekat Allah taufik untuk dapat nak melaksanakannya. Itulah dia sifat apa dia? Orang-orang yang bertakwa. Jangan tengok ustaz, jangan tengok orang, tengok para sahabat Nabi. Tapi kadang-kadang kita ni boleh cakap para sahabat Nabi, kita kata apa? Itu sahabat. Kalau bukan sahabat, siapa lagi nak tengok? Sahabatlah yang kita kena contohi. Orang yang pertama faham Quran siapa? Sahabat. Tengok macam mana mereka belanjakan harta mereka. Tengok Aisyah belanjakan harta macam mana. Dia dapat allowance zaman Osman, zaman Umar, dia dapat allowance sebagai isteri Rasulullah.
Dia dapat je hari tu, dia suruh pembantu dia bagi kat orang tu, bagi kat orang ni, sedekah kat sana, buat. Lepas tu pembantu tanya, kita nak makan apa? Oh, dah habis ke? Sampai dia tak perasan hartanya habis. Jadi kita tanya iman kita, macam mana kita nak dapatkan akhirat? Sebab itulah sifat orang yang nak menjaga dirinya daripada apa? Azab Allah. Itu sifat orang yang bertakwa. So, tuan-tuan, banyak lagi ayat Quran yang boleh kita bawa sebagai dorongan. Antara yang sangat penting, Allah sebut dalam surah Al-Baqarah juga, tentang apa dia? Allah mengharamkan riba. Sebab apa? Allah akan binasakan institusi yang ada riba. Dan Allah akan suburkan institusi yang menyuburkan sedekah. Surah Al-Baqarah Allah sebut. Dalam surah Yasin Allah kata apa dia? Orang-orang kafir ini, bila dikatakan kepada mereka tentang ayat-ayat Allah, mereka berpaling. Bila diajak kepada mereka tentang infak, tiba-tiba mereka triggered. Infak ni memang manusia trigger sikit. You ke? Boleh ke? Dia komplain sikit. Dulu dah bagi. Manusia memang sifat dia begitu. Sebab bila dia ada satu lembah emas, dia nak berapa emas lagi? Dia nak yang kedua pula. Jadi siapa yang dapat pelihara dirinya daripada sifat kikir, mereka itulah orang-orang yang beroleh kejayaan. Pengakhiran di akhirat itu Allah akan selamatkan mereka. Semoga Allah jadikan kita orang yang bersedekah, yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Kerana apa dia? Mengharapkan habuan daripada Allah, bukan habuan daripada manusia. Ustaz, boleh ke saya nak infak besok, saya nak infak dalam kelas kat sini, nak bawa cek besar-besar? Boleh tak boleh jawapan dia? Boleh. Sebagai apa? Penggalak. Tapi kalau untuk orang miskin, sebaiknya tutup. Masalahnya yang tu kita selalu zahirkan. Bagi orang miskin ambil gambar, pampang muka dia kan. Itu tak digalakkan. Yang digalakkan adalah kalau untuk infak pembangunan, kita papar cek besar. Untuk apa? Tulis pula 1 juta, masya-Allah. Orang pun bestnya. Wallahu a'lam kan. Innamal a'malu binniyat. Haji Fifi macam ada soalannya. Dalam banyak kategori infak ni, di mana kategori yang paling baik sekali infak ni? Mungkin apa ni? Wakaf ke? Agak wakaf tu tak baik sekali. Dari satu sudut, dia bagai kadar mana kita nak tinggalkan untuk waris. Soalan tu dia ada dalam agama ditetapkan. Untuk apa? Untuk panduan. Tapi dia bukannya wajib. Kadar banyak mana, ke mana nak buat. Okay, first sekali, infak yang paling utama kita kena bagi ialah kepada ahli keluarga kita dululah. Infak di situ adalah nafkah makan. Tapi kalau kadang-kadang kita salah faham dengan nafkah keluarga tu. Beri dia astro, beri dia phone untuk dia berhibur, itu bukan nafkah. Jadi nafkah tu adalah keperluan untuk dia hidup sebagai seorang hamba. Dia pergi belajar, pastikan dia belajar agama, tu infak. Kalau dia nak belajar agama, isteri kita nak belajar Quran, terjemah Quran, kita bayarkan, itu nafkah. So yang pertama sekali ialah nafkah kepada keluarga lah. Keluarga dia terabai, maksudnya apa? Tak faham agama tapi dia infak dulu untuk orang lain, dia tak suruh keluarga dia belajar. Itu salah faham tentang infak. Okay, jadi pertama sekali kita nak infak, ingat tujuan dia satu je, fi sabilillah, untuk jalan Allah. Kenapa kita pergi makan kat isteri kita dan anak-anak kita? Kerana mereka nak hidup sebagai hamba Allah. Itu yang first. Kena bagi dulu siapa? Keluarga kita. Kaum kerabat kita yang terdekat pun sama juga. Itu dari sudut keutamaan kita kena dahulukan. Diri kita sekalipun, kenapa tak pandai baca Quran ni? Saya tak pergi belajar Quran. Kan awak ada duit, kenapa awak tak belanja pergi belajar? Saya bagi ke orang lain dulu. Itu salah faham lah. Dia kena utamakan diri dia dulu. Okay, kemudian dia bagi kat institusi lain. Dia nak belanja tu yang kekal. Wakaf lah. Wakaf untuk pembangunan bangunan lama kan. Sebab selagi orang tu belajar dekat situ, harta tu akan pahala tu akan mengalir kan. Sebab tu kadang-kadang kita terlalu fokus kepada wakaf ni. Ni apa? Betul. Tapi kita terlupa nak wakafkan siapa yang nak baca. Banyak Quran tersusun, tak ada orang baca. Patutnya kita nak kena cari siapa nak baca. Kita taja dia belajar. Satu, pembinaan wakaf ke ataupun sedekah yang paling besar kita dapat modal banyak ialah wakaf kepada pendidikan. Sebab apa? Sebab dia ada tiga-tiga di situ. Satu, ada ilmu yang dimanfaatkan. Kedua, ada apa? Ada anak-anak soleh yang mendoakan. Yang ketiga, ada harta yang kita sedekahkan, dia akan jadi jariah kita. Yang tu. So banyak mana kita nak tinggalkan untuk kita punya keluarga. Memang sahabat Nabi Ka'ab bin Malik, seorang sahabat Nabi Ka'ab bin Malik, ketika dia tak pergi perang Tabuk, lepas tu Rasulullah Allah turunkan hukuman kat dia supaya dia dipulaukan selama 50 hari kan, perang Tabuk. Lepas tu Allah terima taubat dia. Gembiranya dia nak infakkan semua harta dia. Rasulullah kata kat dia, tak boleh, tinggalkan 1/3. Dia kata, aku ada banyak, tinggalkan juga untuk bahagian kepada keluarga dia. Sebab apa?
Tapi Abu Bakar, Rasulullah bagi pula diinfak semua. Sebab tu kita kata itu adalah apa dia? Satu anjuran. Sebab apa? Kadang-kadang bila kita bagi semua, dalam keadaan keluarga kita tak faham lagi agama, nanti dia jadi kufur kepada Allah. So kena, dan kedua apa? Supaya mereka tidak meminta-minta. Tapi tengok keluarga Abu Bakar macam mana? Siapa anak dia? Aisyah. Walaupun diinfakkan semua, tengok Aisyah macam mana hidup mereka beriman kepada Allah. Sebab tu apapun untuk kita ini, kita belanjakan harta sebahagian. Sebab tu wa mimma razaqnahum tu sebahagian. Sebahagian tu jumlah dia bukan separuh. Ikut kepada dia punya kadar dia tu. Tapi tidak boleh sampai jadi orang yang, sebab tu dalam Quran ada Allah kata ayat tentang jangan terlalu kedekut dan jangan terlalu apa? Pemurah. Maksud dia kat situ bukannya soal tak boleh murah. Kalau itu Abu Bakar salah. Maksud pemurah tu ialah dia boros, belanja saja. Dan kedekut pula apa dia? Dia kedekut tak nak infak jalan Allah. Ada orang dia belanjakan semua harta dia dalam keadaan semua terjaga, tak ada masalah. Tapi kalau macam kita ni, zaman pada hari ini, simpan sebahagian, 1/3 atau 2/3 untuk keluarga guna, 1/3 lagi kita infakkan. Tak salah saya Abdul Rahman bin Auf, 1/3 harta dia diinfakkan, 1/3 harta dia belanjakan untuk orang-orang yang berhutang. 1/3 lagi boleh dipakai untuk keluarga dia. Jadi benda ni agak subjektif juga, tapi memang kena ada juga portion untuk kita tinggalkan kepada ahli keluarga. Tapi kalau dia nak bagi semua dalam keadaan keluarga dia bersedia, tak ada masalah, sebab mungkin anak-anak dia pun mampu nak cari sendiri. Contohnya kan. Jadi dia ambil peluang lah untuk apa? Infakkan sebahagian besar daripada harta dia. Wallahu alam. Oh, beza lah. Beza. Waktu hidup tu kita rasa sayang. Allah suruh belanja ke harta yang kita sayang. Bila dah mati nanti, harta tu bukan anak kita, bukan harta kita dah. Kalau anak kita tak infak, na'udzubillah kan. Macam cerita Piramli tu 3 orang tu kan. Berubuk lagi. Tapi sebab itulah kita bagi waktu kita hidup. Sebab Allah suruh kita belanjakan yang kita sayang. Sebab tak bagi tu sebab apa kadang? Sebab sayang. Bagilah waktu tu. Pahala paling besar lagi waktu bila? Waktu muda. Lagi besar lagi ialah pada waktu muda. Sebab waktu muda ni banyak duit nak kena pakai, tapi dia sempat untuk infak. Dah berumur dewasa ke mungkin, duit pencen ada, rumah dah habis bayar, anak bagi duit belanja, senang kan? Sebab tu makin susah kita bagi, makin sikit dan sayang, itu lebih besar pahala dia. Jadi masa hidup lah. Jangan tunggu mati. Okey, wasiat ni isu hekal, nanti tanya ustaz yang ajar wasiat. Benda tu memang ada wasiat. Wasiat pula, ringkas je lah, 1/3 je kita boleh bagi. Kan, hibah lain kan, hibah boleh bagi semua kan. Wasiat tak boleh 1/3 je. Sebab 2/3 lagi untuk keluarga difaraidkan. Nanti tanya ustaz apa? Ustaz Syed lah. Jumlah-jumlah tersebut. Dan saya beritahu tentang fadilat, sedekah, infak dan sebagainya insyaAllah. Tapi wasiat memang ada dalam syariat. Hibah ada. Cuma saya ingatkan, soal hibah ni ada dalam sebahagian yang jual insurans ni. Dia sampai kadang-kadang dia terlupa yang faraid itu adalah ketentuan Allah. Dia keluarkan posting, dia tengok dia kutuk faraid, tengok isteri susah lepas tu semua sebab apa? Abang dapat, abang tak jaga suami sebagainya. Lepas tu dia hina faraid, kemudian dia suruh orang ambil hibah. Sebenarnya dia nak berniaga, dia nak ambil untung. So jangan sampai tahap begitu, jaga bagi yang menjual insurans ni. Wallahu alam, saya takut panjang sangat. Sekian saja. Untuk ukuran-ukuran, kadar kiraan, tanya yang lebih inilah, lebih spesialis hal ini. Okay, jazakumullah khairan atas perhatian semua. Semoga Allah jadikan kita hamba-hamba yang bertakwa. 3 ciri bertakwa yang telah kita belajar pada hari ini. Pada hari ini ialah tentang sifat menginfakkan hartanya. Barakallahu fikum. Aku qouli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.